Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar dalam subjek RBT. Alright. Okay. Pagi ini kita akan masuk topik yang baru yang kata lebih padat. Yang lebih more tentang RBT kan. Okay. Bab 2 ini kita akan belajar dalam pengurusan projek. Okey, apa yang awak akan belajar dalam bab 2 ni? Okey, yang pertama adalah definisi. Dalamnya ada 4 definisi. Okey, kemudian yang kedua, menjana idea reka bentuk. Okey, yang ketiga, langkah pengurusan pelaksanaan projek. Yang keempat, merangka perancangan projek. Kelima, menganalisis perancangan projek dan jadual kerja. Yang keenam, anggaran kos. Dan yang ketujuh, pembentukan kumpulan kerja berdasarkan tugas dan peranan. Okey, nama je nampak macam wow, gempaknya, macam susahnya, macam apa ni cikgu, saya tak faham langsung kan. Tak apa, nanti kita akan belajar subtopik by subtopik. Okey. Okey, sekarang kita akan bersambung dalam buku teks, muka surat 32. Okey, dalam ini ada 4 definisi. Tadi saya kata 4 definisi. Okey, yang pertama di mana yang pertama? Okey, yang pertama adalah pengurusan projek reka bentuk. Ni, yang pertama adalah pengurusan projek reka bentuk. Definisi apa? Definisi adalah maksud. Kalau orang kata atau macam soalan keluar, dia kata nyatakan definisi ataupun nyatakan takrifan ataupun nyatakan takrif, itu membawa kepada maksud. Okey, yang pertama, maksud pertama adalah pengurusan projek reka bentuk. Okey, apa jawapan dia adalah di sini. Okey, pengurusan projek reka bentuk ialah aktiviti yang melibatkan skop kerja. Okey, kemudian tempoh masa dan kos yang dipersetujui oleh pelanggan. Siapakah pelanggan anda? Sekarang ni dalam bab ni awak akan jadi sebagai ketua ataupun di dalam bahasa industri lah, bahasa market, bahasa pasaran dipanggil pengurus. Maksudnya awak akan jadi seorang pengurus. Kita akan berlaku menjadi seorang pengurus. Pengurusnya apa? Ketua kumpulan. Macam dalam kelas ada ketua kelas, penolong kelas kan. Sama juga dalam ni kita panggil pengurus. Ini adalah pengurus. Maksudnya dia perlu tahu skop kerja, tempoh masa berapa lama yang disetujui dan berapa kos yang pelanggan nak. Okey, kemudian definisi yang kedua. Okey, skop kerja. Skop kerja ni terbahagi kepada dua, iaitu skop produk dan skop projek. Okey, skop produk apa? Ia melibatkan kualiti ciri dan fungsi. Maksudnya skop produk ni melibatkan barang, produk. Produk ni adalah barang. Apa yang ciri-ciri yang customer awak nak? Apa bentuk kualiti mana? Warna yang macam mana? Bentuk macam mana? Kegunaan dia untuk apa? Semuanya bahagian dalam skop produk. Berbanding dengan skop kerja, skop projek. Skop projek ni melibatkan pengurusan dalam kumpulan, di mana melibatkan masa, bahan apa yang awak nak guna, maklumat, kemudian ruang dan siapakah awak punya pembantu awak dalam kumpulan itu. Ia untuk tujuan mencapai objektif projek secara yang berkesan. Pengurus yang baik, maksudnya ketua yang baik, dapat mengawal sumber yang terhad dan lebih cekap. Alright? Okey, kemudian definisi yang ketiga, tempoh masa. Tempoh masa ni apa? Ia adalah untuk tempoh yang ditetapkan untuk menyempurnakan. Maksudnya contoh customer awak. Okey, saya nak produk ni, contohlah produknya awak buat. Okey, katalah ni awak punya produk kan. Ni produk awak. Okey, saya nak produk saya ni siap bulan 3. Sekarang dah bulan 2. Berapa hari bulan hari ni? Dah 22 kan? Jadi 22 ni awak kena ada masa dalam sebulan lagi untuk siapkan produk ini. Itu dia panggil tempoh masa.
Kemudian cost project. Cost project ni maksud berapa duit yang diperlukan. Contohnya, okey, customer kata saya tak nak mahal, saya punya bajet ada dalam RM10 sahaja. Dapat lagi murah lagi bagus. Tu maksudnya customer tetapkan berapa, dan awak sebagai pengurusnya atau ketua ni tentukan okey berapa bajet, berapa duit yang diperlukan, bahan dia berapa, semua kuantiti supaya customer tidak rugi. Okey. Kesimpulannya, pengurus projek reka bentuk yang baik bermula untuk merancang aktiviti. Okey, apa yang pengurus projek yang baik? Merancang aktiviti, kemudian menyediakan plan atau lukisan reka bentuk. Okey, menentukan bilangan produk. Okey, maksudnya customer nak berapa ni? Ada berapa? Dia nak 10, nak 100, nak 1000, berapa? Kemudian mengawal selia sumber yang terhad, maksudnya sumber-sumber yang awak dapat tu, bahan-bahannya. Kan, mengawal pelaksanaan, maksudnya mesti siap mengikut masa yang customer persetujui. Okey. Jadi kesimpulannya, divisi ni ada 4. Yang pertama adalah pengurusan projek reka bentuk, iaitu aktiviti melibatkan proses kerja, iaitu skop kerja, kos projek dan tempoh masa. Yang kedua, skop kerja. Skop kerja melibatkan kepada 2, skop produk iaitu kualiti, ciri, fungsi reka bentuk, dan skop projek melibatkan kepimpinan dan pengurusan. Yang ketiga, tempoh masa, tempoh yang ditetapkan oleh untuk settle kerja awak. Okey, yang keempat, cost project. Okey, cost project merupakan peruntukan kewangan bagi menjayakan projek. Okey, untuk tugasan hari ini, saya nak awak terbaru ada dapatkan modul yang kedua. Ni, saya nak awak siapkan dulu bahagian definisi. Bahagian ni, bahagian komponen ni. Okey, yang muka surat pertama. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.